Salam semua warga hand engraver Malaysia. Okay, hari ni nak cerita sikit about template, sharpener template, based on comment by Fikri tu hari. So saya nak jelaskan sikit lah. Hari ni nak buat video sikit about macam mana saya buat template sendiri. Benda ni could be, yalah, boleh beli dengan JRS atau daripada Lindsay, pengeluar, engraver, tools. Tapi kalau boleh buat sendiri, why not, right? So pasal pada saya benda ni just as sebagai device, just untuk kita dapatkan shape untuk graver kita. So not a heavy duty punya use. So benda boleh buat sendiri, kita buat je lah sendiri. Tapi benda ni terpulang lah pada masing-masing individu masing-masing, nak beli atau nak buat sendiri lah. Daripada saya buat sendiri lah. I'm a DIY guy kan. Okay, anyway, saya punya template ni saya buat sendiri daripada plastik, bahan pakai actually. Yang putih ni daripada Tupperware ada tersimpan lebih tu, jadi kita cannibalize buat template untuk sharpener tu. Yang ni saya pakai buat daripada squeegee untuk kita tinted wrapping kereta tu, biasa orang pakai. Bentuk asal dia macam ni. Material dia not so hard and not so soft. Hard just enough untuk kita pakai bila nak shapekan graver kita, and it's soft enough untuk kita potong. So it's fine by me untuk nak pakai ni. Just dan kita buat sendiri lah. So ini shape kita. Ni saya I think less than 90, about 70 degrees kot. Dia punya degree dia sini. Yang ni about 90 degrees. Yang ni is 120. Okay, cara saya buatnya mungkin ada ikut pahaman masing-masing lah. Tapi ini saya buat just as simple. Saya potong kertas ni based on 90 degree, and then dapatkan plastik tu. Contoh macam ni. Kalau kita ada bekas Tupperware lama tak pakai tu, even kotak tong minyak hitam tu pun boleh kita potong juga. So kita dapatkan required degree yang kita nak, then just ukur sini, dapatkan center dia. I think this one is about 4 inch. Dapatkan center dia lebih kurang. Ini just saya buat bukan based on, tak accurate sangat lah, just to let you guys get the picture macam mana saya buat lah. So ini center dia, and mungkin maybe you all have to measure lah. Ini penerangan seberingkas lah, right? That center dia. Ini kita letak sini untuk dapat center dia. And then
potong marking kat sini, marking sini. Okey, and mana dapatkan central light, center point untuk ini, untuk kita buat lubang. So that's it. Kita dah dapat dah dia punya ukuran dia, apa yang saya buat. Where's the knife? Tak ada pula pisau. Okey, apa, pasal plastik ni not so thick, and dia bukan jenis plastik yang rapuh, flexible punya plastik. Just kita potong ni, potong banyak kali, ikut line sampai just dia mungkin dalam enough, atau terpulang ikut pandai masing-masing lah. Potong sini, potong sini. So kita akan dapat this shape. Dah. That's itu pertama. Yang kedua, marking kat lubang sini. Yes. Dengan cara kita drill, ambil drill untuk tebuk lubang ni pakai dremel ke apakah, terpulang ikut apa tools yang kita ada. So ini hasil dia, simple. Jadi terpulang lah lagi tu, nak terpulang nak buat shape macam mana ke, atau just nak buat bagi nampak canggih sikit ke, just like that, and potong accordingly. Pada saya benda ni untuk sebagai bantu kita untuk dapatkan shape pada gravel. Jadi tak perlulah saya nak beli akrilik yang Lindsay duk jual tu. Saya pun dah pakai ni bertahun dah. Dan ini tebuk lubang. Okey, untuk collet pemegang dia, collet atau kita pakai cap, macam saya pakai cap atau collet. Bagi actually asalnya benda ni dia drill untuk dan boring. Right? Ni boleh dapat dekat hardware, kedai hardware. I think less than RM15 boleh dapat. So daripada situ, ini buka yang ni. Yang ni kita tak pakai lah. So apa saya buat, saya replacekan dengan skru. Kena cari jugalah skru yang sama saiz yang boleh masuk. Oops. Okay. Okay. So, ini contoh. This is 120. Masuk sini. Lah, boleh pakai. Kalau nak tukar, just buka skru ni. Dan kita pasang kat sini pula. Dah boleh pakai. Okay. One thing kena make sure,
lubang yang kita korek ni, yang kita drill ni, dia punya lubang dia just enough to cover until this, dekat edges ni, dia punya edge ni. Tidak besar sangat, dia terlepas lah, tak boleh ikat lah. Lubang tu just make sure just enough to cover dia punya edge ni. Ketat sikit. Okay. Cuma satu kelemahan di sini, benda ni tak really center, because dia ada Allen key kat sini, tak really center betul-betul kat tengah lubang. So bila kita ikat, dia akan dekat, will be at the lower side. Contoh macam ni, dia kat bahagian bawah. Tapi tak apa, cuma bila kita placingkan benda ni dekat template ni, make sure dia dekat pointing ke bawah, so dia stable sikit bila kita nak place atas diamond grinder tu. So adjust sikit, so biar dia really pointed dekat bucu ni, dan ketatkan. Nah, that's it. Dah, kita boleh ketatkan. Lepas ni boleh dah reshape kita punya angle untuk graver. Right. Macam ni. Saya guna HHS square bar. Make sure dia betul-betul dekat pointed dekat graver, pointed betul-betul kat template dia. Actually dia asal dia it's square 90 degrees, evenly square. Tapi yang ni saya dah asah jadikan 120 degrees. Kalau boleh tengok 120. Ini bentuk dia. Ini tak asah betul lagi. So it depends pada you all punya machine grinder tu atau diamond, macam mana setup. Saya tak boleh nak tunjuk setup saya, because saya pun tengah buat projek sport rim tu. Jadi semua dah tersusun, tersimpan one side as a space nak buat sport rim punya projek tu. Jadi basically inilah saya nak tunjukkan template ni, macam mana saya buat. Benda ni based on setup kedudukan grinder you all. So lubang ni could be atas sikit, terpulang lah, ikut kesesuaian macam mana you all set up machine nanti. Mungkin lubang ni tinggi sikit, pasal bila kita nak grind tu, bila grind mungkin dia macam ni, macam ni. So dia akan dapat degree kita accurate. Okay. So just a simple
Mungkin engraver yang lain ada idea yang lain lebih elok. Tapi ni just my 2 cent punya idea lah, untuk mudahkan saya kerja, and tak perlu saya nak beli Lindsay punya template. Okay, ini diamond disc yang saya pakai untuk reshape. Okay, yang besar punya lah. Saya ada few yang halus, yang kasar. Dia punya grid pun saya tak ingat dah berapa dah. Okay, itu je lah saya guna. Okay, cuma tip lagi satu lagi untuk graver. Bila kita nak reshape kita punya graver ni, jangan tekan kuat, just tekan sikit sampai dia dapat shape, and turn over ke sini pula sikit. Ini tips daripada engraver dua yang saya belajar. Pasal apa jangan tekan kuat sangat? Bila kita grind benda ni, dia akan jadi panas. Bila panas, dia akan ubah restructure besi ni, iron besi ni. Takut besi ni jadi lembut. Itu tips dia. Bila jadi lembut, kita nak engraving, biarlah besi bertemu besi, dia akan cepat lembut, tempat tumpul, tak tahan. Jadi bila panas sangat, takut nanti lama dia ubah structure. Lagi satu tips saya, bila dah buat ni panas, dia akan jadi panas. Saya akan celup dalam air, so seolah-olah macam kita quench dia untuk keraskan besi tu balik. Itu terpulang lah. Itu semua by experience. Okay. So Fikri, basically inilah saya punya template. DIY sendiri je, tak ada nak beli tu. Bertahun nak saya pakai ni, works fine by me. Boleh engrave, tak ada masalah. So benda boleh buat, kita buat lah. But again, terpulang pada individu lah, nak buat sendiri atau nak beli template tu. Okay, so harap semua dapat faham lah. It's just a simple punya DIY. Kalau ada yang tak faham atau muskil ke, atau maybe yang ada pendapat lain yang boleh improvisekan lagi benda ni, you guys welcome to share dengan komen, insyaAllah. Okay, itu saja. So Fikri harap benda ni dapat membantulah, and semoga benda ni ada orang kata ada manfaat lah. Okay, sekian. Anything just tulis je dalam komen, maybe kita akan share, insyaAllah. Assalamualaikum.